العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ثم إلى أرواحه وأزواجه وذرياته وأصحابه والناس أجمعين وكل مشايخنا وخصوص مؤلف الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Mati imam, pengurusi ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, pimpinan masyarakat setempat, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah Allah SWT beri kita kesempatan lagi untuk kita hadir lagi ke rumah Allah ini, dan kita diberi lagi peluang umur setakat yang diizinkan oleh Allah SWT sehingga ke saat ini untuk kita melakukan segala persediaan ibadat bekalan sebelum kita sama-sama akan dijemput oleh Allah SWT ke alam yang berikutnya. Jadi insya-Allah kita menyambung lagi hari ini sampai besok apa je? 20. Jadi insya-Allah kita menyambung lagi kitab kita ini insya-Allah. Ya, ini masih lagi pada membincangkan tentang wudu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata pengarang kitab rahimahullah ta'ala, jadi daripada iaitu beberapa perkara sunat-sunat wudu. Sunat-sunat wudu. Dia ada wudu perkara ataupun masa yang disunatkan berwudu. Ini sunat perkara yang disunatkan dalam perbuatan wudu tu. Macam semayang lah. Semayang sunat, sunat semayang. Jadi kena beza lah. Semayang sunat, sunat semayang. Jadi insya-Allah kita menyambung malam ni iaitu dulu kita dah bincang dah. Yang pertama, sunatnya membaca Bismillahirrahmanirrahim waktu ketika hendak membasuh tapak tangan kita, ya. Antara perkara yang sunat iaitu kita membaca Bismillah. Bismillah ketika kita nak basuh tangan. Kemudian membasuh kedua-dua tapak tangan hingga pergelangan sebelum berkomor. Itu sunat perkara-perkara itu kita lakukan. Kemudian berkomor-komor, memasukkan air ke dalam mulut sama ada diedar atau tidak. Yang edar diedar kemudian diluahkan. Kemudian disebut menyedut air ke dalam hidung. Menyedut air ke dalam hidung, masukkan air ke dalam hidung. Yang afdalnya serentak, kita dah bincang juga itu.
Mana serentak di antara berkomor-komor dengan memasukkan air ke dalam hidung. Ambil air tu, masukkan apa ni, air ke dalam mulut, serentak terus. Lebih air pada tangan kita itu terus masuk dalam hidung. Itu yang eloknya boleh buat. Ada orang dia tak boleh, tak tahu lah. Serentak masuk ataupun menaik ke atas. Mulut dulu lah, takkan hidung dulu. Masuk apa ni, air ke dalam mulut, kemudian masuk ke dalam hidung. Itu. Kemudian disebut menyapu seluruh kepala. Ini dah masuk dalam perbuatan sembahyang. Ada perbuatan wuduk, ya. Dia termasuk dalam rukun, ya. Kita dah bincang itu rukun-rukun wuduk tu. 4 basah 2 kering. Rukun wuduk. 4 basah 2 kering. Satu niat, kering 2. Niat tertib. Basah menyapu, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Begitu. 4 basah 2 kering. Kalau orang sekarang tanya apa 4 basah 2 kering, tak tahu. Kan kalau tak belajar, kalau tak ada orang ajar kaedah mengapai dia tu. Dia ingat apa 4 basah 2 kering. Kan? Itu ya. Kemudian yang keempat ni, keempat itu menyapu sebahagian pada kulit kepala dan rambut kepala. Itu dalam rukun. Dan dalam rukun tu ditambah sunat pada rukun menyapu kepala. Kan? Menyapu seluruh kepala. Sekiranya orang itu memakai songkok dan sebagainya, sunat juga. Kalau dia tak nak cabut songkok, sunat juga dia sapu di atas kepala dia. Itu yang sempurna lah. Kalau nak mengikut yang sunnah betul, kita ambil sunnah lah itu. Basuh. Maksudnya sapu seluruh kepala kita. Kalau sekadar yang berwuduk sahaja cukup, sekadar sapu depan lah. Kan? Berapa lay rambut? 3 lay rambut kan? Maknanya dia sekadar berwuduk. Tapi kalau nak menepati sunnah, basuh lah. Dia kadang-kadang kita ni, bukanlah kalau Imam Syafi'i kata sekadar rukun tu, bukanlah kita kata sekadar berwuduk sekurang-kurangnya barulah apa dipanggil makna sah wuduk. Tapi kesempurnaan wuduk itu tak ambil sunat. Sebab mazhab lain ada dia sebut makna menyapu kepala separuh, ada dia sebut seluruh kepala, ada dia sebut separuh kepala. Kan? Tangan, kalau tangan kena wajib kenakan. Mazhab Syafi'i lalu air saja. Kalau yang lain tu kena rekahan ada pada ni semua kena kemas ni, picit-picit ni. Itu kaedah berwuduk kan. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i menyentuh kulit yang bukan muhram. Kan? Maknanya tengok syahwat. Tengok syahwat. Kan? Tapi kalau kalau mazhab lain, ada mazhab Syafi'i ada syahwat ke tak ada syahwat batal. Kan mazhab lain dia tengok syahwat pula. Kan mungkin tersentuh dia tak terbit syahwat. Maknanya dia wuduk dia terkebal lah. Kebal sikit. Syafi'i tak sentuh je. Batal tu. Tak kira syahwat tak syahwat, asal sentuh. Dia membawa kepada syahwat. Pasal apa? Dia dari sudut untuk mengesahkan ataupun untuk diterima sebagai wuduk tu dia longgar sikit. Kan? Walau bagaimanapun, makna kita yang nak beramal ni kita ambil lah kebaikan, sunat-sunat tu. Hari ni kita masuk menyapu kedua-dua telinga, sebelah depan dan belakang, dengan air yang lain daripada air untuk menyapu kepala, air lain. Caranya iaitu memasukkan kedua-dua ruas jari telunjuk ke dalam lubang telinga. Guna gaya. Macam ni lah. Jari telunjuk dua-dua. Jadi sekarang ni orang nak praktikal juga. Teori dia cakap atas angin dia. Okay. Maknanya jari telunjuk.
Kedua jari telunjuk itu ruas jari telunjuk ke dalam dua lubang telinga dan diedarkan kedua-dua jari itu atas lipatan telinga. Manakala dua ibu tangan diedarkan atas belakang dua cupingnya. Kemudian tekakkan dua tapak tangan yang sedia basah itu kepada kedua-duanya. Macam itulah biasa kita buat itulah. Tapi kalau orang tak tahu, kalau tak belajar, dia mau ibu jari duduk dalam lubang telinga. Ibu jari dia pusing gitu. Kan? Jadi sebenarnya jari telunjuk bawa daripada bawah edarkan ke atas. Tu ambil apa ni? Apa sunat kan? Tu. Dalam mazhab kita lah. Tak apalah. Itu. Kalau kata basuh telinga tu wajib ke tak? Tak, dia tak termasuk dalam rukun. Kan? Tapi kita nak ambil, kita kebiasaan. Kalau orang tak tahu, dia buat belaka. Termasuk sunat tu dia ambil juga. Kemudian kha, sikit tu. Kha disarut celah-celah janggut bagi orang laki-laki jika ia lebat. Demikian juga kedua-dua jambang yang lebat. Kita dah bincang itu rukun bagi janggut yang orang janggut. Kebiasaan janggut budak-budak Asia ni dia nipis. Kalau tengok pada depan nampak kulit dagu. Kan? Orang panggil janggut benda hingga-hingga ada. Okay. Orang Arab dah dia tebal. Jadi tebal itu sunat walaupun tebal. Tebal maknanya dia kena menyelat-nyelat di antara janggut ni. Tak wajib sampai kepada kulit batin kulit dia tu. Kan? Tak wajib. Adapun janggut yang nipis kena sampaikan. Begitu juga bagi wanita ataupun khunsa. Wanita ataupun khunsa iaitu yang dua kemaluan. Khunsa mana tak tengok dia berat. Kalau dia berat arah perempuan, maka kalau dia ada misai ataupun janggut wajib kena. Sebaik-baik cukup lah. Kan perempuan kalau ada janggut misai ni tak mau tak laku apa tak tahu lah kan. Kau ada orang kena biasanya saya orang lelaki je kan. Jadi cukup walaupun tebal macam mana pun dia pada ghaliknya tiada, pada kebiasaannya tak rajin orang perempuan ada janggut ada misai. Kan ada jumpa takat ni saya jumpa ada misai. Itu pun misai taklah tebal. Kan? Janggut orang tak ada jumpa lagi. Tak jalan tak merata lagi berjalan kawan. Dia kena merata sikit berjalan. Pergi belah-belah luar negara mungkin ada orang perempuan yang berjanggut. Wallahualam. Dia boleh jadi genetik dia tu lebih. Macam mana wallahualam boleh jadi tumbuh ke janggut itu. Dengan misai tu wallahualam. Mungkin ada kaedah lah tu kamu. Macam mana nak bagi anak perempuan ni berjanggut misai. Jadi bila sebut dalam kitab tu ada lah. Maka bila sebut dalam kitab tu mesti ada. Kan? Tu. Okey. Adapun janggut yang jarang bagi orang laki-laki dan janggut yang lebat bagi orang perempuan atau khunsa. Disebut itu. Wajib disarut, tidak sunat supaya sampai air ke dalamnya. Bukan lagi sunat-sunat disarut, wajib supaya air itu sampai. Bagi laki tengok tebal ke tak. Kalau laki tebal maka dia tak payah sampai ke batin kulit dia. Dia hanya sarut janggut dia saja ataupun jambang dia. Sarut janggut ataupun jambang dia. Kalau perempuan khunsa, jarang-jarang sekali. Jarang-jarang sekali berjanggut. Perempuan. Khunsa ni biasa khunsa ni dia khunsa yang berat ke perempuan lah. Gitu. Dia tengok pada kecil tu kalau dua, tengok belah mana yang berfungsi antara dua tu. Kalau mana yang berfungsi antara dua tu, kedua penjaga ibu bapanya wajib mendidik dia. Kaedah maknanya berat ke mana. Kan tengok kalau dia berat ke perempuan dia kena kalau daripada kecil tu kena beli mainan perempuan. Kan tak tahulah yang tu dia apa dia
Dia kata kalau nak tahu jantina, itulah. Saya malas kata nama ni. Itu dia kata kalau nak tahu jantina, tanya mak ayah saya. Nak tahu. Dia kata dia khunsa. Wallahualam. Kena cek lah. Okey. Dan janggut lebat bagi orang perempuan khunsa. Maknanya itu jangan-jangan. Tidak sunat supaya sampai air ke dalam, iaitu dengan memasukkan jari di celah-celah dan di bawah janggut itu dengan jari kanan. Celah-celah macam itulah. Dia suruh buat kan? Celah-celah. Kan? Ini orang Arab lah, biasa orang Arab. Panjang dia punya janggut jambang dia. Okey, seterusnya menggosok celah-celah jari. Menggosok celah-celah jari, dua tapak tangan dan dua tapak kaki, itu pun jika sampai air di celah-celah jari itu. Maka jika tidak sampai air di celah-celah, melainkan dengan digosok seperti jari yang rapat-rapat. Ada orang jenis jari dia rapat. Jenis jari rapat. Kadang-kadang orang dah lama-lama kan tu, dia selalu main air, dia macam dia rapat antara jari kaki dia tu. Wallahualam. Ada orang jenis gitu. Ada orang jenis antara jari kaki dia tu ataupun jari tangan dia tu dia luas. Dia jarang kan? Jarang. Jadi kalau sampai air ke celah-celah, melainkan dengan digosok. Mana tak sampai. Kalau kita lenggang-lenggang pun tak sampai air. Maka seperti jari rapat yang tiada boleh masuk air ke celah-celah. Ke celah-celahnya nescaya wajib digosok. Bukan sunat lagi, wajib lah. Wajib. Kena gosok tu. Mana untuk menyempurnakan wajib tu. Tu kita sebut kaedah fiqh tu. Ma la yatimu wajibun illa bihi fa huwa wajib. Nak menyempurnakan wajib itu tak lain dan tak bukan nak menyempurnakan arahnya menjadi wajib juga. Contohnya sampai air itu wajib. Sampai air kepada celah setiap anggota tu. Cara menggosokkannya dengan pancarkan jari-jari kanan pada jari-jari kiri yang sebelah atas atau sebaliknya, dan temukan tapak tangan dengan tapak, dan menggosok pada kaki gunakan kelingking tangan, kira masuk di celah kelingking jari kaki kanan dari sebelah bawah, terus hingga selesai pada kelingking kaki yang kiri. Mudah macam ni. Kalau kita duduk pada kolah tu, contohnya kita nak basuh kaki kanan dulu. Kita nak masuk, kita nak menyelat-nyelat kaki kanan kan. Jadi tangan kanan tepat. Tangan kanan tepat. Lepas tu kaki kanan tu angkat. Angkat kaki kanan, kemudian menggunakan tangan kiri. Kan? Mana tangan kiri tu letak bawah tapak kaki, kemudian selat gitu. Gitu. Begitu ke sebaliknya. Kalau kaki kiri, tangan kiri letaklah nak pegang. Kalau orang boleh imbang, tak payah pegang. Dia gaya berseler, gaya peramdi berseler tu. Dua-dua kalau boleh begitu. Gaya peramdi berseler kan. Dia tak berseler, tak terusi. Jadi pakai tangan kanan. Begitulah kaedah. Kan? Ataupun kalau yang mudah, tempat duduk lah. Sekarang ni banyak tempat duduk yang ada. Masjid-masjid yang ada tempat, dia sediakan tempat duduk. Macam masjid TJ tu dia ada. Kan? Mudah. Okey. Itu antaranya. Jadi wajib sampai. Bukan kalau tak sampai jadi wajib dah. Kalau tak sampai, wuduk tak sah, sembahyang pun tak sah. Wuduk tidak sah, sembahyang pun tidak sah. Kan? Sebab nak menyempurnakan wajib, sembahyang wajib. Jadi nak sembahyang tu kena ada wuduk. Wuduk tu disebut mengharuskan ibadat. Fi istibahatil ibadah, fi istibahatis solat. Mana wuduk? Kemudian bila wuduk sebelum tu kena kenapa? Kena suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kan? Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kan? Sebab tu orang kita semayang ni kita kena jaga semua. Dalam disebut apa ayat? Hafizu ala salati was salati wusta. Hafizu ala salat. Pelihara akan semayang. Kita sekarang tak belajar. Kita pelihara waktu semayang. Kita tak pelihara semayang. Itu pelihara waktu lain.
Pelera semayang kena pelera. Yang pertama disebut syarat wajib. Tu kalau orang belajar semayang, syarat wajib. Kemudian dia ada syarat sah. Kemudian dia ada syarat qabul. Tahu? Syarat wajib, syarat sah, syarat qabul. Orang tu orang belajar sesa kan. Syarat wajib ada ketika syarat sah tidak menggugurkan syarat wajib, walaupun syarat sah apa? Mana syarat sah tak cukup, tapi syarat wajib tak gugur. Contoh orang duduk hospital, apa yang tak semayang? Kan? Apa alasan? Dia duduk hospital atas katil. Atas katil kan. Jadi atas katil tu dah wayar berselirat tu. Memang tak ada kiblat. Antara syarat wajib semayang berakal. Kan? Tapi ketika itu syarat sah gugur. Nanti dia mungkin kalau sampai bab semayang sah dia bincang lah. Tapi nak cerita dulu. Maknanya syarat sah gugur iaitu menghadap kiblat. Pasal apa? Pasal katil tu bukan semua menghadap kiblat. Kita tak boleh nak alih kudat. Nak pula wajah ada berselirat ni. Tinggal mata je kelip. Apa ni? Wajah ada berselirat. Nak alih tak dapat dah. Jadi ketika itu walaupun tak menghadap kiblat, syarat wajib tak gugur iaitu berakal. Kena semayang lah. Ini dah duduk masjid, duduk hospital seminggu tak semayang lah jawabnya. Kesian tengoknya. Apa tak reti? Tak reti memang lah. Dah berselirat wayang nak belajar benda. Takkan sebelum masuk hospital nak bawa buku fardu ain. Kan? Bila masa belajar? Masa segar dia nak belajar. Masa ada kelapangan ni belajar kan. Sebelum sakit esok. Itu tengok pula kalau berwuduk tak boleh wuduk ketika itu kena minta tolong waris. Minta tolong waris wudukkan. Kan. Kalau pakai pamper kena apa ni? Kalau boleh salin pamper. Kalau tak boleh, masa tak ada orang tolong, tak ada waris yang nak tolong. Ketika itu kena semayang juga. Tak dapat nak tukar pamper umpamanya. Kena semayang menghormati waktu. Tapi kalau ada waris, jangan semayang menghormati waktu dulu. Minta tolong waris, ambilkan wuduk kita, salin pamper, kemudian semayang. Maknanya tak gugur syarat wajib. Kan? Itu belum cerita lagi syarat qabul. Ikhlas, khusyuk tak khusyuk, itu bahagian hukum fiqh. Bahagian syarat sah. Kan? Dia ada ketiga, dia kita tengok. Itu dia panggil orang yang menjaga. Termasuk suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Itu syarat sah. Tengok keadaan macam mana. Itulah mana kalau wuduk tak sah, tak adalah. Termasuk tadilah kalau tak sampai air pada celah-celah kaki ataupun celah-celah jari kaki, celah-celah jari tangan, maka tidak sah. Tak sah wuduk, tak sah semayang. Kan? Akhirat esok tak sah, Allah tak belajar. Allah dah perintah dah dulu kan. Talibul ilmi faridah ala kulli muslimin awal muslimah. Menuntut ilmu tu wajib. Dapat harus. Menuntut ilmu wajib, dapat harus. Allah tak tanya tamat kitab atas dunia. Tak tamat. Allah tak tanya tamat pandai ke tak. Allah tanya datang belajar ke tak. Datang dengar ke tak. Kan? Datang dengar. Tapi tak mau ingat-ingat. Masa berbalik ke. Kan? Orang sini dah. Orang sini bagus lah ke. Itu bukan cerita orang sini. Maknanya contoh lah kan. Ini orang masjid belah tempat air ni. Okey. Kemudian seterusnya, memulakan basuh tangan kanan dahulu. Zal di sini zal. Dia memulakan basuh tangan kanan dulu dan kaki kanan dahulu, kemudian baru kiri menganak. Menganak itu sunnah. Nabi SAW biasa mendahulukan setiap perbuatan itu dengan memulakan dengan kanan. Kita termasuk dalam wuduk ni basuh belah kanan dulu. Basuh belah kanan dulu. Dia kanan kiri itu tak apa. Walaupun kiri sah juga. Tapi sunat tak dapat sunat. Tapi jangan langgar tertib. Bab wuduk. Kita dah bincang itu. Kalau orang basuh serentak 4. Ada 4 orang anak basuh serentak. Agak ni. Kisah tak wuduk dia. Seorang basuh muka. Anak
terlampau rajin sangat nolong. Sampai 4 sekali, 5 sekali. Seorang basuh muka, seorang anak basuh tangan sebelah, seorang anak tangan kiri, seorang anak kaki kanan, seorang anak kaki kiri, 5 orang anak. Lepas tu basuh serentak, boleh? Tak boleh, dia kena tertib. Maknanya maknanya ketika itu yang sah muka je lah. Hak bawah tu tak boleh, dia kena step-step. Tapi kalau 2 anggota tak ada masalah. Pasal 2 anggota bezanya kanan dan kiri saja. Cuma sunat kanan berbanding kiri, begitu. Nak serentak pun boleh, celup serentak. Sebaiknya kanan, ambil sunnah. 2 perkara. Yang pertama dapat wajib wuduk. Yang kedua dapat sunnah. Niat sunnah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak pahala dia kalau ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, rugilah dia tak dapat cedok, dia tak dapat sebanyak-banyaknya hasil, menuai hasil. Dapat sikit je, hingga dapat je. Orang boleh tuai hasil banyak, dia dapat sikit je. Begitu. Macam kita sebut tu kan, gosok gigi kan. Kalau tidak gosok gigi pun memang kita dah bincang tu bab bersugi. Kalau tidak pun memang kita gosok gigi pun. Kalau tidak marah orang sebelah. Oi, busuk mulut. Tidur tempat lain. Kan? Kalau marah orang sebelah. Kena gosok gigi. Kalau tidak memang gosok gigi. Tapi kita dah tahu, gosok sunnah. Gosok gigi sunnah. Bersihkan gigi. Lepas tu, guna alat. Guna kain suri. Dapat lagi satu sunnah. Memanglah sunat. Tapi kita, bila sunnah tu lain macam sikit. Bila kita sebut sunnah lain macam sikit kan. Bila sebut sunat adalah sunat je. Macam semaya jemaah, adalah sunat muakkad je. Mazhab kita Syafi'i sunat muakkad. Fardu kifayah je. Seorang ada imam tu bila seorang di masjid tak payah dah. Kalau tak payah pergi. Kan? Pasal dia bila sebut sunat, bila sebut sunnah pada benda sama je. Bila sebut sunnah boleh macam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lain macam sikit. Kan? Okey. Memulakan basuh tangan kanan dan kaki kanan dahulu, kemudian baru yang kiri menganan. Makruh dilakukan sebaliknya, yakni memulakan tangan atau kaki yang kiri, makruh hukumnya ya. Makruh. Demikian juga makruh dibasuh serentak meskipun ia lebih senang bagi seseorang kerana memandang kepada soal pokok iaitu asal basuh tangan dan kaki dengan serentak lebih susah daripada membasuh satu demi satu. Walaupun begitu makruh. Seeloknya ambil sebelah kanan. Sunnah sunnah. Besar fadilatnya orang laksana sunnah ni. Fadilatnya. Siapa yang melaksanakan sunnah di zaman fasad, maka dia mendapat 1000 pahala mati syahid. Kan? Sunnah. Tambah-tambah lagi sunnah yang bersifat syiar Islam. Lagilah pula. Bila kita buat satu-satu sunnah tu, kita akan mendapat ujian yang banyak. Kita akan dapat tentangan yang kuat. Itu lagilah besar pahala. Contoh sunnah macam-macam lah. Menghidupkan sunnah. Termasuk sunnah Nabi, sunnah sunnah berjihad, sunnah berdakwah. Memang confirm dapat penentangan yang kuat. Kalau perang, berjihad, nak menegakkan hukum-hukum Allah SWT, mestilah mendapat tentangan yang kuat kan. Berdakwah pun bukan senang nak pergi berdakwah. Tebal muka, ngabur korang. Kan? Jadi, tapi hidupkan sunnah tu besar fadilat. Dia tengok tingkatan dia. Boleh? Mandi junub boleh, orang dulu gitulah. Betul tak apa? Boleh. Dia ada beberapa lazam. Dia nak membezakan antara muka, tangan, kepala kan. Maknanya janganlah cepat sangat. Terjun naik pula gaya kain benda tu. Dolphin tu. Ada tak apa gitu, biasa terjun lama dah. Lama duduk dalam tu. Lama kejap baru bangkit, baru lah timbul kan. Gitu. Biasa terjun tiruk ni dia akan lepas ke dasar sikit. Lepas tu baru naik ke atas. Dia ada masa lama. Cuma kalau nak dapat biasa kita kincah-kincah sikit lah. Muka tu sikit, tangan, kaki. Mandi junub pun sama. Mandi junub. Kalau dulu sungai lah, terjun tiruk tu. Pagi jemaat terjun tiruk. Mandi subuh lah.
Kan subuh pukul 7, pukul 8 mandi pagi lah mandi sungai. Dulu ada jamban kan dulu. Kau medal lah mandi sungai. Mana taklah sempatlah antara dua zaman. Zaman orang tua, zaman orang moden. Sempat sikit. Kayaknya orang nak mengejar orang muda sehari ni kadang-kadang tak terkejar juga, laju sangat. Perubahan tu terlampau laju. Ya, mana kita tu dan juga lah mandi tepi sungai jamban kan. Buat yang besar jamban. Mana jamban? Itu jamban. Bapak luas jamban. Dua jamban. Yang pertama sungai, yang kedua belakang rumah tu. Atau hutan tu, itu jamban. Situlah. Kan? Mana dan ikut dan. Orang belum hiling air. Tak benda lah. Ikan lampak lah. Rapat. Memang mudah kena. Kita beri makan memang ada timbul. Okey. Jadi dia makro mana kita mengiri tu makro. Okey. Jadi cuma kata tok guru kita ni kata dan kaki dengan serentak lebih susah daripada membasuh satu demi satu. Ni pandangan tok guru. Pendapat saya, ni pandangan pengarang kitab, dia kata pendapat saya makruh diperbuat serentak ini pada orang yang boleh bertinggung atau mencangkung atau di tempat ia mengambil wuduk itu atas bandul mana tempat tinggi sikit, tempat tinggi, atau bangku yang boleh dilakukan dengan duduk. Adapun jika tiada boleh dengan sebab uzur, maka soal makruh tidak timbul lagi. Disebut al-masyaqqatu tajlibut tabsir. Artinya susah itu membawa kepada senang. Maknanya dalam fiqh ni, kaedah fiqh ni, apabila susah dipanggil masyaqqah. Masyaqqah ni maksudnya meringankan. Ada rukhsah lah bila ada masyaqqah tu. Kan? Itu kena belajar pula usul fiqh. Qawaid dipanggil qawaidul fiqhiyah. Makna kaedah fiqh. Ada masa hukum tu boleh berubah. Ada masa hukum tu boleh berubah. Sebab tu kalau belajar kitab turah je, kadang-kadang keputusan daripada majlis fatwa yang semasa kita keliru. Pasal apa? Dia orang ambil kaedah usul fiqh, ambil kaedah qawaidul fiqhiyah. Tengok mana darurat, mana dia panggil maslahah mafsadah kan. Dia ambil kira. Kita kadang-kadang nak marah sangat. Apa sah jauh Islam agama suruh dapatkan sah. Ngapa gitu? Mau bantai dalam Facebook, bantai dalam dia. Ni dia panggil mazhab kerakir. Mazhab kerakir payahlah. Kan? Adalah sebabnya mengikut kaedah fiqh. Kan? Gitu. Banyak cerita. Okey. Tetapi pada anggota senang diperbuat berserentak seperti dua pipi, dua tapak tangan dan dua telinga. Tidaklah dituntut mendahulukan yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri. Malahan sunat lakukan berserentak itu. Mana kalau pipi tak payahlah, mana seret, mana basuh ke belah kanan dulu, basuh kiri. Pasal pipi ni dia kira satu anggota. Dia kira satu anggota. Gitu juga kepala dekat basuh sini dulu bawah sini. Mana dia kira satu. Kecuali yang sepasang, tangan sepasang, kaki sepasang, barulah. Dia ada perkiraan kiri dan kanan. Ada perkiraan kiri dan kanan. Jadi balik tadilah. Mana ngikut Nabi suka buat satu perbuatan tu dengan tangan kanan. Itu kena jaga. Kalau boleh dalam kehidupan ni kita gunalah. Maknanya dengan tangan kanan. Kadang-kadang kenduri kita perhatikan. Kenduri kita cedok di buffet tu kan. Kadang-kadang kita ambil sebelah, pegang nasi sebelah, tak pegang nasi belah kanan. Lepas tu kita cedok kuah belah kiri. Okey. Akhir sekali lauk kita cedok belah kiri. Itu dia ada kesan juga sedikit sebanyak. Bilalah kita dah, kecuali dengan apa, dengan tak dapat tidur lah umpamanya, tangan cedera umpamanya tak dapat tidur. Itu pun sunat bantu juga kan. Ada kaedah lah tu. Kalau tangan, kalau kita minum dengan tangan kiri, kalau tak dapat juga, kita bantu dengan tangan kanan. Kita boleh ambil sebab di situ. Jadi kita bantu, bukan kita gunakan tangan kiri, kita bantu. Maknanya sebagai bantuan saja.
Kan gitu kan. Kemudian ra diulang-ulang 3 kali basuh. Tadi masalah tadi mudah lah kan. Berserentak tadi, maksudnya ambil belah kanan dulu baru belah kiri. Kemudian ra diulang-ulang 3 kali basuh atau sapu tiap-tiap anggota wuduk yang dibasuh atau disapu. Lepas basuh atau sapu yang wajib tambah 2 kali lagi jadi 3 kali. Dan memadai berulang-ulang itu pada air lalu atau mengalir dengan 3 kali lalu. Dan pada air yang tenang dengan digerak-gerakkan 3 kali gerak. Makruh diperbuat lebih daripada 3 kali atau kurang daripadanya, makruh. Kurang daripada 3 kali makruh. Maknanya sunat kita 3 kali. Maknanya selepas basuhan yang wajib pertama, kita basuh tambah lagi 2 jadi 3 kali. Lebih makruh, tambah 4 makruh. Ataupun kurang 2 saja makruh. Kan? Begitu. Kurang daripada itu. Tapi kalau 2 ke 3 2 ke 3 kena gaya. Tak payah tambah dah, wajib dah lepas. Tak payah dilayan was-was tu, je. Wajib Tapi kalau rakaat semayang 2 ke 3, nampak tak? 3 ke 4 ambil belah kurang, tambah kan? Tambah itu baru berlaku. Imam tak ingat, imam confirm dia ingat 3 tambah 4. Makmum kabur, dah lebih dah 5. Guna gaya keadaan. Guna gaya. 2 keadaan lah. Sama ada dia tunggu. Tengok, kalau imam tu dah lepas. Kalau dia lepas, dia dah bangkit, dia dah lebih had rokok. Dia dah pergi ke qiyam. Kita tak boleh dah. Kecuali dia tak sampai had rokok. Makmum kata subhanallah, dia turun balik. Maka dia maksud cukup. Makmum sahih, makmum kata cukup dah. Datang dia was-was, dia pergi tambah lagi maka sangkaan makmum dia dah jadi 5 rakaat. Kan? Tak salah pada dia, pasal apa dia was-was. Makmum jangan ikut, makmum ikut batal. Jadi cara macam mana? 2 kaedah. Yang pertama, kalau makmum nak mufarakah. Yang kedua, makmum tunggu di tahiyat. Tunggu sampai imam tu selesai, biarlah dia seorang diri tu. Kita duduk tahiyat sampai dia beri salam, baru kita beri salam. Begitulah. Kan? Tapi bab wuduk tadi hak wajib lepas rasa. Jangan kata-kata tambah lagi dah. Kalau main waswas, layan letih kita. Ada penyakit waswas ni. Ambil wuduk setengah jam, ambil wuduk. Mandi junub setengah jam. Pagi Jumaat beratur berlaku. Anak menantu 2 orang. Tengok pom tua pun beratur juga. Pom tua duduk belakang sekali. Pom tua berjunuk juga rupanya. Maka ke mandi junub setengah jam. Dan 3 orang habis subuh. Kan? Setengah jam seorang habis subuh. Itu jangan dilayankan was-was sangat ya. Pasal kena yakin kena lah. Okey. Mana tadi? Kecuali kerana waktu sudah suntuk, kiranya dia ulang 3 kali, nescaya waktu habis. Ketika itu tidaklah dituntut ulang 3 kali lagi. Tengok imam rasa dah dekat nak. Imam dah dekat nak beri salam dah. Tahiyat akhir dah. Maka kita nak kejar tu. Itu salah kita lah. Patut dia datang semayang ni dalam keadaan tenang. Makruh kita tergapung-gapung. Kita pada rumah tu kelang kabut. Tapi salah kita mencuri dalam semayang, iaitu kita dah standby, dah boleh, kita dah boleh dah untuk qiyam, untuk masuk dalam semayang, kita saja je tunggu sampai imam tu naik qiyam balik. Kita malas. Itu termasuk dalam mencuri-curi dalam semayang. Tapi kalau kita dalam perjalanan, makruh kita tergapung-gapung. Maksudnya orang tengah semayang, ada berapa rakaat lagi, biar kita jalan dalam keadaan tenang, jalan masuk selo-selo, tak payah berlari. Kecuali kalau nak nampak dia memang tahiyat akhir, maka ketika cepatlah sikit pada biasa. Bijak. Itu salah kita lah. Siapa suruh lambat?
Sebab tu standby. Kalau boleh sebelum masuk tu setengah jam tu dah standby dah untuk mandi, untuk dah buat persiapan untuk pergi masjid semua kan. Patut gitu. Kan. Tapi kalau orang main kerja sibuk tak ada arah juga. Jadi tengok keadaan. Makruh bersegera masuk dalam soh tu keadaan mengoh berpeluh-peluh, makruh hukumnya. Biar jalan dalam keadaan sederhana. Ya. Tapi kalau tengok tengah ambil wudu, rasa wajib. Tengok keadaan. Wajib dah basuh, okey selesai. Basuh sekali je. Sekali. Muka sekali, tangan sekali, kepala sekali, kaki sekali dah. Telinga ayam. Ambil lepas untuk wudu. Okey, akhir sekali berturut-turut mualat, iaitu setelah selesai membuat satu perkara terus buat perkara yang berikutnya dengan tiada berselang masa yang lama. Umpama telah selesai membasuh muka, tidak lama sekira-kira belum kering air basuh muka itu, terus membasuh tangan. Lepas basuh muka tu terus basuh tangan. Atau jangan bagi terputus niat tadi. Lepas basuh muka terus basuh tangan. Biasanya kalau kita ngadap kolah tu paip tu, biasa memang kita nak ambil wuduk lah, tak buat kelakuan lain dah. Tak ada orang basuh muka lepas basuh muka kita pergi kerja roti canai dulu kepik. Lepas tu sambung pula basuh tangan. Kita jadi gitu. Jadi kalau gitu kering wuduk tu, maka wuduk tu batal. Kena basuh semula. Semula pada muka balik semula. Tak boleh selain nama ya. Tengok keadaan. Ada ulama kata sehingga kering. Ataupun nak pergi kolah pulau sana, juru sana ada kolah satu, sana tak ada air, kemudian pergi sini. Tak apa, sekadar yang tak lama. Tidak berselang waktu yang panjang. Demikian seterusnya pada anggota yang lain sehingga akhir anggota wuduk. Dan demikian juga dilakukan di antara basuh yang pertama dengan basuh yang kedua dan yang ketiga. Difaham daripada hukum berturut-turut itu sunat, maka jika seorang tidak mengerjakan dengan berturut-turut, seperti ia basuh muka kemudian berhenti beberapa lama baru basuh tangan. Macam perempuan tengah basuh muka, tiba-tiba ingatlah ayam tak berangkat, ikan tak berangkat lagi di dalam kuali kan. Lepas tu lepas muka pergi kejap, paling sambung balik. Tak boleh lah gitu. Dan seterusnya pada anggota yang lain dengan niat sambung hukumnya sah wuduknya selagi ia belum melakukan perkara yang membatalkan wuduk dalam masa berhenti. Mana berhenti? Hukum berturut-turut ini sunat ialah pada orang yang tiada berpenyakit. Maksudnya di sini. Maksud jangan pada jangka masa yang lama lah. Jangan terlampau lama pada kebiasaan. Macam tadi tu pergi basuh kain pula, lepas basuh muka pergi basuh kain pula, pergi makan pula, lepas tu baru sambung tangan. Itu memang bukan kebiasaan lah. Kalau sekejap saja boleh jadi mencari cebok, bukan cebok tak jumpa, cari cebok. Boleh jadi dia masih lagi dalam tidak lama kan. Begitu. Okey. Sah wuduk maknanya kalau berhenti itu tidak lama. Berhenti tak lama. Kalau lama sangat tak mana kena mula pada semula ni. Hukum berturut-turut itu sunat ialah pada orang yang tiada berpenyakit. Buasi atau perempuan yang sentiasa keluar darah penyakit. Kan? Dan lain daripada haid yang disebut sahibul jabirah. Adapun sahibul darurah wajib atasnya melakukan dengan berturut-turut kerana mengurangkan banyak hadas yang keluar. Maksudnya kalau laki dia hukum berturut-turut itu sunat ialah pada orang yang tiada penyakit, orang tak ada penyakit, macam buasi, ada penyakit buasi, atau perempuan yang sentiasa keluar darah penyakit. Jadi dia kena maksud dalam tempoh tu dia kena pakai umpama tuala pampers tu kan. Jadi begitu. Haid yang disebut sahibul darurah. Adapun itu dipanggil sahibul darurah. Adapun sahibul darurah wajib atasnya melakukan dengan berturut-turut kerana mengurangkan banyak hadas yang keluar. Maknanya kena segera. Dia macam sama macam orang kentut semua. Tak ada payah nak ubat. Maka
tak boleh kejap kentut kan. Maka ketika itu dia kena segera. Dia wuduk tu memang dekat dengan sembahyang, dia ambil wuduk kemudian dia terus sembahyang. Jangan berlengah-lengah dah. Dah tahu penyakit itu, jangan berlengah. Terus. Macam kencing bocor juga. Dia panggil apa? Benda dia panggil sel-sel bau. Wallah alam penyakit. Kena tampai dulu. Pergi ambil apa ni? Letak bungkus. Bungkus yang geribut tu. Lepas tu terus sembahyang. Kan? Bungkus tu. Rasa-rasa tu terus sembahyang. Jangan tu. Buasir sama juga. Buasir maksudnya dia keluar suara tu, termasuk dalam bab yang kita bincang itu khurujul syai' minas sabilaini, keluar dua perkara daripada satu jalan. Keluar sesuatu daripada dua jalan. Minta maaf. Keluar sesuatu daripada dua jalan. Itu kena cepat-cepat bagi orang yang ada darurah. Ada darurah. Macam-macam lah sakit tu, macam zaman sekarang tu pun macam-macam juga kan. Dan kemudian sin melebihkan basuh muka daripada had yang wajib disebut ghurrah, dan melebihkan basuh tangan dan kaki daripada had yang wajib disebut tahjil. Makna ghurrah makna melebihkan basuh muka daripada had yang wajib disebut ghurrah. Had yang wajib. Mana had yang wajib? Kita bincang itu. Maknanya daripada kaki rambut ni, anak rambut sampai antara dua telinga. Ni dua telinga ni kan. Ni telinga ni. Kemudian bawa telinga ni, tu had dia. Kemudian dagu. Maknanya itu dia panggil ghurrah. Sunat lebihkan. Kalau muka lebihkan basuh sampai ke kepala. Kalau telinga sampai ke lebih pada telinga. Kalau dagu sampai bawah pada leher. Sapu sampai bawah pada leher. Menyempurnakan itu ghurrah. Itu kadang-kadang dia jadi wajib juga. Pasal apa? Bimbang tak kena. Maknanya bahagian daripada wuduk tu. Macam kita tangan dia punya sempadan dia apa? Siku. Jadi kena sunat lebihkan sikit. Kalau bimbang tak lepas, maka kadang-kadang jadi wajib pula. Bimbang jadi tak sah. Bawah pada siku tidak sah. Kan? Bawah pada buku lali tidak sah. Itu dipanggil had dia. Kan? Sama macam menutup aurat. Menutup aurat pun sama. Kalau perempuan semayang, dia tak dia tutup sini kan. Memang kalau dia tarik, kadang-kadang masa dia sujud, kadang-kadang terbuka sini batal. Terbuka batal. Terbuka dia panggil aurat dalam semayang. Sama orang main bola, dia pakai tak atau seluar pakai lutut. Hingga sampai sempadan lutut itu. Jadi nak jaga aurat tu dia kena lebihkan sikit sampai ke labu putih tu. Pasal apa? Bimbang kalau dia dalam keadaan lasak, maka tak lari dia punya seluar tu sehingga membuka aurat dia. Mengikut pandangan kita lah Imam Syafi'i ya. Begitu kan. Kemudian melebihkan basuh tangan daripada had yang wajib disebut tahjil. Yang kalau kaki disebut tahjil, atas sikit daripada mata kaki. Buku lali tu sunat lebih sikit. Sebab apa? Di akhirat nanti sebanyak mana wuduk yang kena pada anggota badan, itulah dia akan bercahaya ya, yang menjadi pengenalan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di mahsyar nanti Nabi SAW akan kenal umatnya melalui cahaya yang ada pada wuduk. Kenal dulu. Tinggal lagi terima ke tak terima itu soal lain. Sebab apa? Ketika itu orang di pada mahsyar nanti umat Nabi Muhammad datang, semua segerombolan datang kepada Rasulullah SAW. Sebelum sampai kepada Rasulullah, Jibril tahan separuh. Dia kata, semuanya dia bukan, dia umatku, ya umat, tetapi dia membelakangkan hak Allah dan Rasul, kan? Semayang, puasa, zakat, haji, tapi tak cara ke hai orang lain, buat hai sendiri sahaja, hai jiran, hai tetangga, hai masyarakat. Tu umpama semualah. Kan begitu. Okay, sikit lagi. Kemudian Syekh menghadap kiblat jika boleh. Kalau tak sedapatnya, kita ambil wuduk tu menghadap kiblat. Kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Baca doa ni. Ya Allah. Membersihkan hati kita kan.
Antaranya wuduk ni boleh menyucikan ataupun menghapuskan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil, dosa mata, dosa-dosa telinga kita mendengar perkara maksiat, zina mata dan sebagainya semua sekali kan. Dosa-dosa kecil itu boleh gugur dengan wuduk. Gugur maknanya air wuduk itu. Adapun dosa besar tak dapat, tidak, kena taubat nasuha. Dosa besar kena taubat nasuha. Kemudian akhir sekali sunat menutup aurat. Jika berwuduk itu dalam keadaan dalam bilik air. Tidak ada nas menyatakan haram berwuduk dengan bertelanjang. Dari itu menyalahi yang lebih utama jika dilakukan dengan tiada bersebab. Maknanya khilaful aula. Yang terlebih aula iaitu menutup aurat. Kalau dalam bilik air itu siap pakai kain tuala dah baru ambil wuduk. Kan? Ada orang dia boleh. Orang tak nampak dia boleh. Kan? Jadi sebaiknya jangan begitu. Walaupun begitu malaikat malu, malaikat hamba-hamba Allah yang lain. Jadi kita pakai siap-siap, kemudian basuh. Mana kita ambil wuduk. Dan kata ulama, semua ulama dia kata orang yang berwuduk dalam keadaan tidak berpakaian ini dia lebih senang menerima tipu daya syaitan. Dia mudah untuk ditipu oleh syaitan. Pasal apa? Adalah sebab-sebab. Maknanya dia mudah terkena, mudah jatuh dalam tipu daya syaitan. Jadi kita kalau dapat apa ni, kita halal lah, kita lawan secara upaya berlindung daripada tipu daya syaitan kan. Antara perkara-perkara yang kita kena buat lah jaga adab. Cuma dalam fiqh ni, kalau kita fiqh ni dia tak cerita adab. Kan? Dia cerita hukum-hukum saja. Maknanya kalau nak adab kena buka kitab tasawuf pula. Antaranya Ihya Ulumuddin. Dia cerita ibadat dari sudut adab. Adab kan. Okey, habis itu InsyaAllah kita sambung lagi pembatal, perkara yang membatalkan wudu. Perkara yang membatalkan wudu pada akan datang. Ada soalan tadi? Sebelum habis saya nak baca sedikit, sambung sikit dalam masa 5 minit insyaAllah. Iaitu alamatus sughra dan alamatul kubra sebelum berlakunya kiamat. Ia ni antara tanda-tanda kecil. Selepas kita dah bincang itu, iaitu selepas kematian terbunuhnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian berlaku bermacam-macam fitnah huru-hara setelah kematian Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan anak Uthman dan Menteri Besar negeri Syam nampak gelisah dan ingin menghukum orang-orang yang membunuh Uthman selepas daripada kematian Uthman, kewafatan Uthman. Begitu juga Marwan bin Hakam yang juga anak dan menterinya. Mereka ingin menghukum orang yang membunuh Uthman bin Affan, tetapi pada hakikatnya mungkin sahaja mereka lah yang merancang membunuh itu. Berpecahlah tokoh kaum muslimin termasuk Talhah, Zubair, Aisyah dan Ali. Ini kita kena ni cerita yang berlaku selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlaku perang, nanti dia akan sebut antaranya perang Jamal. Kemudian perang Siffin. Perang Jamal berperang tuan di antara Ali bin Abi Talib dan Sayyidatina Aisyah. Perang. Tapi bukan salah mereka. Mereka ini adalah sahabat dan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin syurga. Kan? Tapi berlaku peperangan. Ada sebab dia. Baca sejarah, kita baca tu pun kita tengok Allah Akbar kan. Perang Muawiyah siapa? Talhah sahabat Nabi. Zubair sahabat Nabi, Aisyah, Ali. Masing-masing ingin menghukum orang yang membunuh Uthman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sabda, la taqumu sa'atu hatta taqtatila fi'atan minal muslimin fayakunu bainahuma maqtalatun azimatun da'wahuma wahidah. Tidak akan terjadi kiamat sebelum berperang dua golongan dari kaum muslimin. Perang. Terjadi perselisihan besar di antara mereka, padahal yang mereka perjuangkan itu adalah satu perkara yang sama. Ini berlaku selepas zaman Rasulullah SAW. Semua dah disebut oleh Nabi SAW.
Bahkan ada lagi sabda Rasulullah SAW yang sekira maksudnya tidak terjadi kiamat sebelum dua kumpulan besar berperang. Terjadi di antara mereka perang besar, padahal yang mereka perjuangkan adalah satu perkara yang sama. Kiamat juga tidak akan terjadi sebelum diutuskan Dajjal pendusta. Berjumlah hampir 30 orang. Masing-masing mereka mendakwa dialah utusan Allah. Kiamat tidak terjadi sebelum dicabut ilmu agama. Banyak terjadi gempa bumi. Waktu-waktu terasa semakin singkat. Itu antara mana tanda-tanda sebelum berlakunya kiamat. Banyak fitnah yang timbul. Terjadi peperangan di mana-mana. Sekarang boleh jadi peperangan. Di mana-mana sahaja manusia dibunuh dengan semena-mena kan, berperang. Kita tengok di Syria, di Afghanistan dan sebagainya, perang di Yaman. Harta semakin banyak sehingga orang kaya sudah mencari, susah nak mencari yang menerima sedekahnya sampai tahap itu. Banyak, senang, tapi sampai masa ini. Bahkan penerima sedekah itu menolak dan berkata, saya tidak memerlukan bantuan. Kiamat belum terjadi sebelum orang berlomba-lomba membuat bangunan tinggi. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW, tidak akan berlaku kiamat, iaitu sehingga orang berlomba-lomba membina bangunan-bangunan yang tinggi. Begitu juga sehingga ada orang yang lalu di perkuburan, dia pun kata, sekiranya aku menduduki tempatnya ini, maknanya alangkah baik, dia kata. Kalau aku duduk, maknanya nak kata susahnya hidup di akhir zaman ni. Nak jaga agama lagi, terutama nak jaga agama, nak berpegang dengan agama, seperti Nabi sebut, seperti menggenggam bara api. Payah ni, nak genggam panas, nak lepas sayang. Tak genggam. Genggam mana Islam ni. Payah, nak menegakkan Islam payah, nak menegakkan hukum Allah SWT payah. Mana-mana tempat pun. Tapi dah Allah Ta'ala kata tetap akan ada satu kumpulan golongan yang akan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun tak capai matlamat lagi. Tetap akan ada. Dan akan pertemuan di antara hak dan batin ni akan berlaku sehingga hari kiamat. Itu rahsia Allah. Allah sengaja buat gitu. Kiamat belum terjadi sebelum orang berlomba-lomba buat bangunan itu tadi. Dan nak kata periknya kehidupan di akhir zaman ni, sehingga seseorang tu lalu di tepi kubur, dia merasakan alangkah baik aku jadi ahli kubur, dia kata. Aku hidup ni penuh dengan fitnah, penuh dengan cabaran dan sebagainya. Sekiranya aku menduduki tempatnya ini. Kiamat belum terjadi sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya akan berlaku. Maknanya matahari akan terbit daripada arah terbenam. Sebelum kiamat ni alamatul kubra dah. Besar, mana tanda-tanda besar akan berlaku. Allah Ta'ala perintahkan matahari menghadap Allah. Akan berlaku 3 hari. Ulama kata akan berlaku 3 hari gelap. Tak siang 3 hari. Tunggu siang nak pergi kerja, gelap lagi. Baru nak pergi kerja, gelap lagi. Mana awal lagi baru nak start lagi, gelap lagi, tak jadi ke? Sama pula. Kan? Siapa nak pergi pejabat, tengok gelap lagi. Esok pun gelap lagi. Lusa pun gelap lagi. Sampai ketiga. Masuk hari keempat, matahari Allah Ta'ala perintahkan terbit daripada arah barat. Kan? Di bagai-bagai pandangan ulama lah. Dan yang pastinya, yang sahihnya iaitu ketika terbitnya matahari daripada arah barat, maka taubat tidak lagi diterima. Termasuk ketika roh sampai ke gharrah. Ketika dua keadaan, maknanya taubat tidak lagi diterima oleh Allah SWT. Apabila matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya, maka orang yang melihat akan beriman semuanya. Tetapi ketika itu tidak diterima lagi iman dan amal seorang itu, dan pintu taubat sudah ditutup. Begitulah antara maksud dari salah satu hadis Rasulullah SAW. Sekarang kita tinggal menunggu tiba terjadinya itu semua. Sekarang kita sedang menunggu meletusnya perang dunia yang ketiga. Akan berlaku perang dunia ketiga. Tuan-tuan kena tahu. Sekarang ni berlaku yang terbaru ni, kapal tentera berlayar di Taiwan kan. Kapal tentera Amerika berlayar di Taiwan. China marah. Walaupun Taiwan dia kata tak apa, ini hanya ujian biasa saja dia kata. Tapi China tak memandang ini suatu perkara yang biasa. Mesti ada sebab, takkan buat benda kapal perang nak berlabuh pergi ke teluk-teluk
Tak lain tak bukan akan berlaku boleh jadi antara ulama mengatakan akan berlaku perang dunia yang ketiga. Bila perang dunia ketiga, perang apa? Perang dengan nuklear, tuan-tuan. Perang dengan senjata nuklear. Buat kajian lah, saya tak nak cerita tentang nuklear tu, saya bukan bidang saya. Tapi boleh kita kaji apa kesan kalau senjata nuklear tu dilancarkan. Apa kesan kepada dunia? Nuklear, atom pun habis. Hiroshima, Nagasaki, atom. Ni nuklear. Dia boleh pancar daripada sana. Kita jadi orang yang ibaratnya maknanya orang yang menerima padah di antara peperangan dua kuasa besar dunia, iaitu antara sekarang ni Rusia dan Amerika lah. Rusia puak dia China dan sebagainya. Ini macam cerita, macam berita dunia kan sikit. Tapi Nabi semua cerita, tak ada Nabi tak cerita. 1400 tahun dulu Nabi dah cerita apa yang akan berlaku. Kan? Dan tugas kita sebagai umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa keadaan pun kita akan mati. Yang penting kita berada di maknanya pihak yang benar. Namun demikian, apakah peperangan tersebut seandainya terjadi sesuai dengan syarat disebut oleh hadis itu? Apakah matlamat atau perjuangan mereka sama? Apakah mereka dua kumpulan besar dari kaum muslimin? Apakah dalam hadis itu disebut bahawa peperangan besar itu menandakan habisnya riwayat dunia ini? Ataukah ia sebagai satu tanda hari kiamat yang setelah itu menyusul lagi tanda-tanda yang lain? Itu tak pasti. Tapi satu-satu perkara itu tak ada. Menurut satu pendapat yang dimaksudkan dengan hadis itu, iaitu terjadi peperangan di antara dua kumpulan besar dari kaum muslimin, ialah peperangan di antara Iran dan Iraq. Itu macam-macam pandangan. Tetapi apakah mereka merupakan dua kumpulan besar daripada kaum muslimin, dan apakah matlamat dan perjuangan mereka sama? Tapi yang kuatnya peperangan di antara tadilah, di antara Sayyidina Ali, Talha, Zubair, Aisyah dan Ali perang. Nanti dia akan cerita tentang peperangan Jamal, peperangan Siffin. Sekarang kita masih menunggu meletus peperangan besar antara dua kelompok besar dari kaum muslimin, sedangkan perjuangan mereka sama, iaitu untuk berjihad atau mendapat mati syahid. Kita terus saja menunggu sementara sejarah. Sekarang kita alih pandangan ke belakang untuk mengetahui hadis Nabi. Sejarah telah membuktikan bahawa ketika Ali bin Abi Talib menjadi khalifah, beliau telah menyingkirkan beberapa orang menteri yang diangkat oleh Uthman, yang mana mereka itu dianggap sebagai membangkitkan kemarahan orang, dianggap terlibat dalam pembunuhan Uthman, dan diganti oleh yang lain. Ali bin Abi Talib juga mengirim pembantunya untuk memimpin negeri Syam, tetapi utusan itu tidak diterima oleh pengikut-pengikut Muawiyah. Muawiyah bersama pengikut-pengikutnya sengaja membangkitkan huru-hara di kalangan kaum muslimin. Di beberapa tempat mereka berkempen mengajak kaum muslimin membunuh dengan alasan tidak mengqisas, orang yang membunuh Uthman. Itu cerita ni banyak lah. Jadi apa yang penting, kita kena yakin bahawasanya sahabat-sahabat Nabi, andai kata kita terbaca dalam buku-buku sejarah yang ni berlaku peperangan ini, jangan kita keliru pula. Sahabat Nabi, termasuk yang berperang ni ahli Badar, tuan. Ahli Badar ni termasuk ada di kalangan ahli Badar tu yang dijamin masuk syurga. Allah ampunkan dosanya yang telah lalu, yang sedang, yang lagi akan datang. Ahli Badar. Itu di kalangan ahli Badar. Ali bin Abi Talib dan sebagainya. Ali bin Abi Talib tahu bahawa Muawiyah telah menyiapkan tentera untuk datang ke Madinah. Dalam keadaan demikian, beliau berpendapat lebih baik segera mendatangi mereka di Syam untuk mengajaknya bergabung dengan jemaah dan taat kepada khalifah. Di samping itu, Sayyidina Ali tahu bahawa Talha, Zubair, Aisyah radhiyallahu anhu telah pergi ke Basrah untuk pemergiannya. Ini panjang cerita. Mana kita sambung lagi lah esok. Maknanya akan datang dia akan cerita tentang sebab apa berlaku peperangan ni. Jadi kita nak bersihkan ni. Perang sungguh kan? Perang. Sayyidina Ali perang dengan Sayyidatina Aisyah. Tapi bukan salah antara mereka ni, sahabat-sahabat Nabi. Yang salah adalah golongan bawahan. Macam kita bincang itulah. Bila orang kata pada Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, ya Ali, kenapa zaman kamu ni berlaku orang kadang-kadang orang tak mau ikut.
Orang tak nak ikut apa yang disuruh oleh kamu kan. Ali kata dia kata tak serupa lah. Orang zaman kamu ni tak nak ikut kamu, tak serupa zaman Rasulullah. Mudah jawapan dia kata, orang zaman aku ini orang zaman Rasulullah yang mengikut Rasulullah tu adalah orang seperti aku, dia kata. Sayyidina Ali kata, orang di zaman Rasulullah SAW masih hidup lagi, orang itu seperti aku. Di zaman aku menjadi khalifah, pengikut aku adalah orang seperti kamu, dia kata. Maksudnya yang melakukan pemberontakan dan sebagainya. Itu semua yang telah diaturkan oleh diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena belajar satu ilmu, kena faham sejarah. Sebab apa akidah gini, sebab apa lahirnya contohnya aliran sifat 20, sebab apa? Sebab apa lahirnya penyusunan hadis, sebab apa lahirnya penyusunan fiqh, sebab apa? Sebab apa sifat 20? Sekarang ni berperang. Sebab apa akhir zaman ni perang? Satu kumpulan sama-sama ulama berperang, sama-sama ulama bertengkar ataupun berhujah pula secara terbuka. Kalau secara bincang secara ilmiah, duduk semeja sama-sama ustaz ulama tak apa. Ni bincang di media sosial, bincang di dalam YouTube kan, berhujah di dalam YouTube. Akhir sekali yang kelirunya adalah masyarakat orang awam. Sebab apa? Antaranya tidak belajar sejarah. Tak belajar sejarah, tak balik pula kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang memanglah kita rujukan kita fiqh Imam Syafi'i, tasawuf kita merujuk Imam Ghazali, tauhid akidah antaranya kita merujuk Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tetapi yang terutama untuk memurnikan balik perjalanan agama ini, kita balik pula kepada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi saja yang sempurna, orang lain tidak sempurna. Walaupun kita tak nafi ulama, kita kalau tak ada ulama susul letih kita entah. Kan nak mengenal Allah kena buka tafsir Quran. Nak belajar semayang kena buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bila dah belajar Sahih Bukhari berapa jilid nak belajar bab semayang. Jadi ulama susun. Dia karang kitab fiqh, cerita rukun semayang ada 13, sunat ada berapa, sunat abad ada berapa, sunat hai'ah ada berapa. Itu ulama. Tapi dari segi kita nak mengetahui Islam secara keseluruhannya, kita kena tahu tentang sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekadar itu ya malam ni. Mohon maaf ambil masa sedikit. Jadi kita tangguh ya. Mana dengan tasbih kifarah dan surah Al-Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.